Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pagi ini kita akan baca lagi beberapa ayat dalam surah Ar-Rahman, bermula daripada ayat yang ke-42. Jadi ayat 42 ini boleh ditemukan dalam nota muka surat nombor 31. Okey, ayat yang ke-42 ini adalah ayat yang kita sudah pun menemukan beberapa kali penyebutan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita bersyukur. Kali ini kita akan menemukan perintah buat kali yang ke-14 untuk mensyukuri nikmat. Pada ayat yang sebelumnya Allah telah mengingatkan kita, memberikan, menakut-nakutkan kita tentang orang-orang yang berdosa yang bagaimana dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat Tuhan kamu berdua yang manakah yang kamu hendak dustakan? Baik. Kita lanjutkan dengan ayat yang ke-43, yang mana ini merupakan nikmat yang lain. Nikmat Allah memberikan penegasan berkenaan dengan azab api neraka. Baik, kita bacakan ayat nombor 43. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Okey. Terjemahan ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadhihi, inilah, okey, jahannam, neraka jahannam, allati, yang, yukadzibu biha, selalu didustakan, selalu ditolak kewujudannya, al-mujrimun, oleh orang-orang yang berdosa. Okey. Ayat ini cuba kita perhatikan pada kalimah hadhihi, iaitu inilah. Ini berbeza dengan kalimah itu. Kan? Ini menunjukkan kenapa digunakan ini. Kata para ulama tafsir, apabila diguna ini kan dia guna kata tunjuk yang dekat. Ini, bukan itu, diguna ini menunjukkan bahawasanya neraka jahannam ini memang sudah berada di depan mata orang-orang yang dahulu di dunia. Banyak kali dah diingatkan tentang dosa, banyak kali diingatkan tentang apa? Tentang neraka. Mereka selalu tak percaya, mereka selalu nak selalu mendustakan. Maka kenapa digunakan ini adalah untuk menunjukkan mereka memang dah nampak
memang neraka tu dah dekat dah dengan mereka. Bahkan kata para ulama, memang mereka ini nak dimasukkan dah ke dalam api neraka. Sebab itu dia kata ini. Okey. Ayat ini kata Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu kepada orang-orang yang berdosa seperti orang kafir, orang musyrikin. Allah mengatakan, inilah neraka yang kamu dahulu dustakan kewujudannya. Sekarang ia sudah ada dan kamu semua dapat tengok dengan mata kepala kamu sendiri. Sebab tu digunakan ini tadi. Okey. Kenapa neraka yang orang berdosa ini nampak depan mata, kenapa perlu cakap inilah neraka? Sedangkan orang yang berdosa tu tahu itu neraka, tapi kenapa perlu cakap ini? Kenapa perlu dikatakan inilah neraka? Kata para ulama, kenapa Allah nak sebut juga, nak kata juga inilah neraka? Ia dikatakan kepada mereka sebagai apa? Taqri'an, sebagai menghina, wa tawbihan, untuk mencela, wa tahqiran, sekaligus untuk merendahkan mereka. Jadi kenapa Allah perlu kata ini neraka? Telah dijelaskan di dalam keterangan Al-Imamu Ibnu Katsir. Ini dia panggil apa? Ini dipanggil cemohan. Ini dipanggil azab berbentuk perasaan. Mereka belum lagi masuk neraka, diazab dalam neraka, tapi mereka dah merasa apa? Merasa hina, merasa diri mereka dicela dah. Sebab kita belajar ayat yang sebelum ni, mereka baru apa? Baru dilipat, baru ditemukan kepala dengan kaki nak dicampakkan. So apabila mereka dah berada dalam neraka, mereka dikatakan seperti ini. Okey, kemudian apa pelajaran yang kita boleh ambil daripada ayat nombor 43 ni? Pengajaran dia yang pertama daripada ayat itu juga, nombor satu, salah satu daripada neraka Allah, salah satu namanya adalah Jahannam. Kalau Allah guna Jahannam, ia merujuk kepada neraka yang sangat dalam. Okey. Pelajaran nombor 2 kita dapat belajar pada pagi ini adalah neraka Jahannam akan dimasuki oleh orang yang sentiasa mendustakan kewujudan neraka itu sendiri. Kita orang yang beriman, satu nikmat dia Allah terangkan kepada kita belum kiamat lagi, tapi dengan rahmat Allah terangkan satu persatu tentang neraka. Okey, jadi kita sambung lagi apa yang berlaku kepada orang yang dah masuk ke dalam neraka Jahannam tu. Apa yang mereka buat dalam neraka Jahannam? Yang ini kita kena baca ayat yang ke-44. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Okay. Terjemahan ayat, yatufuna bainaha, mereka sentiasa mengelilingi di antara api neraka Jahannam tu. Okey, nombor satu dalam ayat ni, orang yang masuk neraka Jahannam tu, mereka buat apa? Mereka selalu tawaf. Tengok tak perkataan yatufu. Yatufu tu maksudnya apa? Tawaf lah. Kita sebut tawaf. Tawaf apa tawaf? Tawaf ke tawaf? Tawaf. Jadi kalau kita tawaf dekat Kaabah, kita keliling kan, pusing 7 kali.
So dalam ayat ni, perhatikan baik-baik, orang yang masuk dalam api neraka Jahannam tu, mereka pusing tu bukan pusing 7 kali stop, tapi mereka akan sentiasa pusing. Pusing neraka Jahannam tu. Pusing neraka Jahannam tu berapa kali? Sebenarnya buat selama-lamanya. Sebab tu ada perkataan yatuf. Yatuf maksudnya tawaf. Tapi dekat situ Allah guna kata kerja present tense, fa'ilul mudhari' yang menunjuk kepada berterusan perbuatan tu. Sebenarnya mereka pusing apa? Mereka pusing di antara neraka Jahannam itu wa baina, dengan hamimin an, iaitu air hamim yang mendidih, yang sampai kepada kemuncak panasnya. Okey, maksudnya mereka pusing antara apa ke apa? Mereka pusing di antara neraka Jahannam dengan ada satu tempat yang ada air. Air itu dinamakan hamim. Okey, maksudnya ada dua bentuk azab sebenarnya dalam ayat ini. Okey, kita tengok dulu ulasan Al-Imam Ibnu Kathir. Kita tengok muka surat nombor 32 dalam nota tu. Atas sekali itu Ibnu Kathir rahimahullah, apa yang dia ulas tentang ayat yang kita baca 44 tadi. Kata Al-Imam Ibnu Kathir, kadang-kadang mereka diazab dengan neraka jahim, maknanya neraka Jahannam tu, dan kadang-kadang mereka disiram dengan air yang mendidih. Air apa? Itu dipanggil hamim. Jumpa perkataan hamim kan? Hamim. Okey. Kemudian Ibnu Katsir kata lagi, hamim ni adalah air mendidih, iaitu minuman yang Allah wujudkan bentuk dia seperti tembaga cair. Kalau minum, memutuskan pencernaan dan usus. Okey, maknanya begini. Hamim tu, kalau kita baca dekat ulasan bawah dia tu, Ibnu Katsir kata ia merupakan air yang sangat panas, yang tahap panas dia tu sudah sampai pada kemuncak dia. Nak sentuh air tu pun tak boleh. Itu panggil hamim. Okey. Ayat ini, ulasan Ibnu Katsir ni menunjukkan kepada kita, orang masuk neraka Jahannam tu mereka melalui dua bentuk azab sebenarnya. Azab pertama apa? Api neraka Jahannam tu sendiri kan panas. Kita faham ya. Api neraka Jahannam ni adalah 69 kali panas lagi yang Allah tambah bagi api yang ada kat muka bumi ni. Kalau siapa boleh tahan api yang ada kat muka bumi ni, dia boleh tahanlah api neraka ke tak? Kalau api di muka bumi ni pun kita dah tak mampu nak sentuh dia, pegang dia, nanti di akhirat Allah akan tambah lagi 69 kali ganda lagi. Jadi azab pertama, mereka berada dalam kepanasan api neraka Jahannam. Dalam masa yang sama, dalam neraka tu ada air, iaitu air hamim. Jadi mereka buat apa? Mereka seolah-olah mereka pergi kat air hamim tu, pusing di antara neraka Jahannam dengan air hamim. Kenapa mereka pergi pusing ke tempat air hamim tu? Kenapa mereka pergi dekat hamim tu? Mereka duk ingat, kalau ada air fungsinya apa? Kalau panas adalah untuk menyejukkan. Rupa-rupanya air itu bukan air yang sejuk, tapi adalah air yang panas. Tapi bukan panas yang masih boleh dipegang, disentuh, tak. Dia air yang sangat panas. Okey, tuan-tuan, perbuatan itu mereka buat berapa kerap? Seperti mana kita ulas tadi,
iaitu yatufu, mengisyaratkan ia berlaku berulang-ulang kali. Tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita pergi kepada pengajaran, izinkan saya berkongsi sedikit maklumat tentang jenis-jenis minuman yang telah Allah sediakan di dalam neraka. Dalam neraka ni tuan-tuan, sebenarnya ada empat jenis minuman yang Allah sediakan untuk ahli neraka. Tapi tak ada dalam nota. Tuan-tuan kena catat ataupun tuan-tuan ingat 4 jenis air ini. Nombor 1 adalah hamim. Nama dia hamim, macam ayat yang kita baca tadi tu. Hamim. Okey. Air hamim ni kalau tuan-tuan nak cari ayat Quran lain yang menjelaskan lagi hamim tu kalau diminum airnya macam mana berlaku, macam mana tahap kepanasan dia, tuan-tuan tulis surah Muhammad surah yang ke-47 ayat nombor 15. Jom nanti cari ayat 15 surah Muhammad surah yang ke-47. Allah kata apa tahu dalam surah Muhammad tu? Allah mengatakan faqatta'a am'a'ahum, dia akan memotong usus perut mereka. Maksudnya air tu kalau dia minum, habis ni anggota badan dalam habis, jadi hancur. Dia rasa macam diputus-putus, ditarik-tarik usus-usus tu. Macam mana tuan-tuan? Kita kalau sakit perut, masuk angin pun dah rasa macam dah nak mati dah. Bayangkan air yang diminum boleh menyebabkan putus usus-usunya. Itu air apa? Air hamim. Okey. Ayat lain tuan-tuan catat dalam surah Al-Waqi'ah. Nanti kita akan belajar, kita akan jumpa sekali lagi tentang air hamim ni. Allah ada terangkan dalam ayat nombor 54 dengan 55 surah Al-Waqi'ah, surah sebelah dia, Allah bagi tahu cara mereka minum hamim ni macam mana. Allah kata fasharibuna syurbal him fasharibuna alaihi minal hamim. Mereka akan minum air hamim. Cara dia minum macam mana? Fasharibuna syurbal him. Mereka minum macam unta yang kehausan yang minum air. Antara haiwan yang minum air banyak untuk simpan adalah unta. So nanti orang masuk neraka ni dia minum hamim seperti unta yang sangat kehausan, tapi tak pernah hilang dahaga. Panas, dia tahu panas, tapi sebab dah haus dia terpaksa minum air hamim tu walaupun takkan hilang dahaga. Itulah ahli neraka. Bayangkan kalau ayat ni mereka duk pusing, sekejap mereka dibakar dengan api neraka jahanam, kemudian mereka pergi dekat hamim. Begitulah mereka buat tiap hari di dalam api neraka. Okey, 3 nama lagi minuman dalam neraka saya sebut saja, tapi tak sempat nak kongsikan ayat dia. Nama dia yang lain adalah Ghassaq. Nama lain bagi minuman dalam neraka adalah Al-Muhl. Dan yang keempat adalah Sadid. Dapatkan, carikan ayat yang tentang Ghassaq, Al-Muhl dan Sadid. Okey, itu adalah minuman lain bagi ahli neraka. So apa yang kita dapat belajar daripada ayat yang kita sedang baca sekarang, ayat nombor 44 ini, kita dapat 2 perkara. Yang pertama, penghuni neraka akan sentiasa
dikelilingi oleh api neraka. Ni memang kita semua sedia maklum. Dan di dalam neraka terdapat air yang paling panas, iaitu disebut dengan istilah hamim. Tapi kalau tuan-tuan cari 3 lagi jenis air tadi tu, bukan sekadar air tu panas, ada air lain yang panas. Ada air lain, kalau letak saja air tu, maksudnya air tu dia belum minum lagi, dia punya panas tu ni jatuh ni kepingan-kepingan daging ni. Dia punya panas dia air tu baru nak letak kat muka saja. Kita ni tuan-tuan kalau kena wak, tahu tak wak yang panas kan, kita pun dah melecur dah. Bayangkan ada satu air namanya al-muhl, boleh menjatuhkan daging-daging muka ni. Dan ada air lain tuan-tuan, kalau kita ni memang tak sanggup nak minum, tapi dia terpaksa telan juga sebab dia dah haus sangat dah, iaitu dia panggil air sodid. Air sodid, saya carilah, saya bagilah ayat dia dalam surah Ibrahim ayat nombor 16 dan 17. Sodid tu apa? Sodid tu adalah air daripada nanah dan darah penghuni neraka. Kita bayangkan, sanggup minum nanah dan darah penghuni neraka. Ahli neraka tu akan minum. Quran sampai cakap apa? Quran sampai cakap mereka minum tu sampai dah macam dah tersekat dah dekat apa, dekat halkum dia, tapi mereka tetap lagi minum. Begitulah dahsyatnya api neraka dan minuman di dalam neraka. Jadi kita akan sambung insya-Allah keesokan harinya ayat yang ke-45 yang dikaitkan tentang nikmat. Kenapa kita dapat tahu 2 jenis azab dalam neraka jahanam tu menjadi nikmat? Kita akan bincangkan nanti pada keesokan hari insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.